Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ard. Wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Azulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, yang berusaha Puan Hajah Nurlizah binti Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pertubuhan Peladang, yang berusaha Encik Nik Muhammad Syahril bin Nik Muhammad Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang, yang berusaha pengarah-pengarah bahagian, pengarah unit dan ketua-ketua cawangan. Seterusnya, semua warga kerja LPP, tuan-tuan, puan-puan, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafak setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dilanjutkan usia kita, dan hari ini kita dapat menyambut dua perayaan yang sangat besar. Yang pertama iaitulah perayaan kemerdekaan negara kita, dan yang keduanya iaitulah sambutan ma'al hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua perayaan ini mempunyai hikmah dan pengajaran yang tersendiri yang dapat kita saling hubung kait di antara satu sama lain. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah pengertian kepada kemerdekaan umat Islam. Kemerdekaan yang hakiki yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, supaya kita jadikan ia sebagai pengajaran dan pedoman kehidupan kita sehingga kepada hari kiamat. Kita mencapai kemerdekaan di dalam negara kita daripada tahun 1957. Setiap tahun apabila menjelma 31 Ogos, seluruh rakyat Malaysia ini kita rasa satu kebanggaan, satu keistimewaan di dalam negara kita apabila kita dapat mencapai kemerdekaan dalam bentuk yang aman. Tidak berlaku peperangan, tidak berlaku pertumpahan darah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemerdekaan kepada negara kita penuh dengan erti dan makna yang tersendiri yang berbeza dengan mana-mana negara di dunia ini. Dalam situasi negara kita memiliki masyarakat majmuk, masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, alhamdulillah kita dapat mencapai kejayaan kemerdekaan ini dalam keadaan aman damai. Perlu kita mengambil pengajaran dan perlu kita menjaga kemerdekaan ini
Kerana kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita ini adalah kemerdekaan luar biasa, yang mesti kita gunakan kemerdekaan ini dalam keadaan masyarakat majmuk yang hidup aman damai di negara kita. Perlu kita sedar bahawa masyarakat majmuk ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua bangsa yang ada di dalam negara kita adalah ciptaan daripada Allah. Semua bangsa ini mempunyai kelebihan tersendiri. Bangsa Melayu dengan kelebihannya, bangsa Cina, bangsa India dengan kelebihan yang ada pada mereka, dan begitulah bangsa-bangsa yang lain. Sama ada di semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. Alangkah hebat negara kita sekiranya kelebihan-kelebihan ini dapat kita cantumkan bersama dan kita bina negara kita melalui kelebihan yang ada pada bangsa-bangsa yang wujud di dalam negara kita. Kita akan muncul sebuah negara yang kuat. Lebih kuat daripada sesebuah negara yang mempunyai satu bangsa. Inilah dia kelebihan yang ada pada negara kita. Sewaktu kita menyambut kemerdekaan negara kita ini, jangan sekali-kali kelebihan yang ada pada bangsa-bangsa yang wujud di dalam negara kita digunakan untuk kita bermusuh di antara satu sama lain. Kalau kita guna kelebihan ini untuk permusuhan, negara kita akan hancur. Segala-galanya akan hancur. Pembangunan pertanian kita akan hancur. Pembangunan pemodenan kita tak akan ke mana, hancur berkecai. Dan segala-galanya hancur kalau wujud di dalam negara kita ini persengketaan, permusuhan, benci-membenci di antara kaum dengan kaum yang lain. Sebab itulah kita perlu kembali kepada penghayatan kemerdekaan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah baginda ke Madinatul Munawwarah. Mengapa Madinah dipilih oleh Allah di waktu itu? Saya ingin mengambil peristiwa ini pada aspek Madinatul Munawwarah mempunyai masyarakat majmuk luar daripada kebiasaan. Mengikut Imam Ibn Hisham di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sirah, Imam Ibn Hisham mengatakan bahawa di Madinatul Munawwarah terdapat lebih daripada 100 kabilah dan bangsa yang berbagai-bagai yang hidup di Madinatul Munawwarah yang tidak mampu disatukan oleh mana-mana kuasa sebelum daripada kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Agama-agama yang dianuti di kota suci Madinah Al-Munawwarah juga dinukilkan di dalam sirah para alim ulama lebih daripada 40 jenis agama. Ada agama Wathaniyun yang menyembah berhala yang berbagai-bagai. Wathaniyun, agama yang terlalu banyak. Ada agama Buddha, ada agama Hindu yang muncul sebelum daripada kehadiran Islam. Ada agama yang menyembah matahari, menyembah bulan. Ada yang menyembah api. Ada yang menyembah binatang-binatang seperti unta. Sehingga ada manusia yang menyembah semut yang berkeliaran dan menyembah kemaluan manusia. Inilah dia pola masyarakat yang wujud di kota suci Madinatul Munawwarah, menyebabkan tidak ada sebuah kerajaan yang mampu bertapak di kota suci Madinah. Yang ada di Madinah iaitulah lanun-lanun dan kumpulan kabilah-kabilah yang mempunyai kekuatan fizikal yang sangat mengancam di antara satu sama lain. Mereka sentiasa berperang, bermusuh, peperangan silih berganti
hampir setiap minggu berlaku peperangan di kota suci Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala memilih kawasan ini supaya Rasulullah hadir dan Rasulullah merdekakan Madinah. Para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita renung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun atur kemerdekaan di dalam Islam yang tidak berlaku di dalam agama-agama dan ideologi-ideologi yang lain yang wujud imma sebelum daripada zaman Rasulullah ataupun zaman sekarang sehingga kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah daripada Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah di dalam peristiwa Hijratul Rasul. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, jumlah umat Islam adalah jumlah yang sangat-sangat minoriti. Tidak ada persiapan-persiapan kekuatan fizikal. Rasulullah datang ke Madinatul Munawwarah membawa hakikat kemerdekaan Islam itu sendiri. Kehadiran Rasulullah bukan untuk menjajah Madinah. Bukan untuk menguasai dan memaksa manusia supaya manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sebab baginda dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam ini diajar la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan sekali-kali kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, mencari musuh. Tetapi kalau musuh mencari kamu, jangan sekali-kali kamu berganjak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi Allah jelaskan, jelas di hadapan kamu ada petunjuk, ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni garis panduan kehidupan manusia itu wujud di dalam Islam. Tetapi diajar, jangan sekali-kali kita memaksa kaum yang lain, penganut agama lain, kita paksa memeluk Islam. Itu haram di dalam Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di Madinatul Munawwarah, Rasulullah sama sekali tidak memaksa manusia. Rasulullah masuk dalam keadaan aman damai. Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemerdekaan yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah memerdekakan masyarakat di Madinatul Munawwarah dengan acuan yang datang daripada Allah. Kalau kita lihat di dalam banyak peristiwa, bagaimana hakikat kemerdekaan yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kalau kita lihat macam mana Rasulullah mengutus surat-surat daripada baginda kepada kerajaan Habasyah, kepada kerajaan Kisra di Parsi, Kaisar di Rom, kerajaan di Yaman, dan banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain termasuk di Mesir, Qibtiyah. Utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah agenda kemerdekaan. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Aslam taslim. Yu'tikallahu ajraka marratain. Rasulullah mengajak manusia, kalau kamu memeluk agama Islam, kamu selamat. Yakni selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Mana-mana raja-raja yang ada, kalau dia memeluk Islam, Allah akan bagi kepada mereka dua ganjaran. Yang pertama, ganjaran dia memeluk Islam. Yang kedua,
tentunya seorang pemimpin, seorang raja apabila memeluk agama Islam, pengikut-pengikut dia memeluk agama Islam. Seramai mana pengikut dia memeluk agama Islam, Allah anugerahkan kepada raja tersebut ganjaran yang besar. Dia dapat 2 ganjaran. Agenda yang dibawa oleh Rasulullah, "U'budullah wa la tusyrikuna bihi syai'a." Mengabdilah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian ahli-ahli kitab, mari kemari, sama-sama kita bersepakat dalam satu perkara, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita menyengutukan Allah dan mengeluarkan manusia. Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sekali-kali kita tunduk, kita mengabdikan diri kepada manusia yang kuat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat hakikat kemerdekaan yang dibawa oleh Rasulullah di dalam peristiwa hijrah. Mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Siapa dia Allah? Allah Tuhan kita bersama. Tuhan kepada Rasulullah, Tuhan kepada Raja Rom, Tuhan kepada Raja Parsi, Tuhan kepada sekalian makhluk yang ada. Kita ada satu matlamat, Allah. Berbanding dengan apa yang berlaku pada mana-mana kerajaan-kerajaan dan kuasa besar yang ada di atas muka bumi daripada zaman dahulu kala sampai kepada kiamat. Lain daripada agama Islam, manusia arbabam min dunillah. Manusia akur, dia taat kepada manusia selain daripada Allah. Dia taat pada manusia. Raja Rom di waktu itu, mengapa dia jadi kuasa besar? Kerana dia adalah kerajaan yang sangat zalim, sangat ganas. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Macam Fir'aun. Dia menakut-nakutkan kaum yang ada. Rakyat dia menakut-nakutkan. Ancaman untuk dibunuh, dipenjara. Sehingga rakyat taat kepada Fir'aun. Begitulah yang berlaku kepada Raja Rom. Begitulah yang berlaku kepada kerajaan Parsi, kerajaan Yaman, kerajaan Qibti di Mesir. Raja-raja ini dia memaksa manusia dengan paksaan-paksaan menyebabkan manusia taat kepada dia. Nabi SAW bawa agenda kemerdekaan. Takutlah kamu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Sebab itu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, bila dia memimpin manusia, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan satu ucapan yang sangat-sangat masyhur. Ayyuhan nas, inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddiduni ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa in asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li 'alaikum. Maksudnya, wahai sekalian manusia, hari ini aku ditabalkan untuk menjadi khalifah Islam kepada kamu semua. Taatlah kamu kepadaku selama mana aku taat kepada Allah. Sekiranya aku derhaka kepada Allah, tidak ada lagi ketaatan ke atas kamu.
Sekiranya kamu melihat aku taat kepada Allah, maka kamu taatlah aku. Sekiranya kamu melihat aku derhaka kepada Allah, jangan sekali-kali kamu taat kepadaku. Sebab itulah di dalam Islam ini, apabila Islam masuk ke sesuatu negara, Islam bukan menjajah, tapi Islam memerdekakan negara tersebut. Berbanding dengan konsep ideologi-ideologi yang wujud dalam sejarah dunia. Rom, bila dia menawan sesebuah negara, dia menjajah. Dia memaksa penganut mana-mana ajaran mesti menganut agama yang dibawa oleh mereka, yakni oleh penjajah tersebut. Dia paksa manusia. Islam tidak pernah memaksa manusia. Di kota suci Madinatul Munawwarah, ketika mana Rasulullah menguasai negara, Rasulullah ijtihad sebagaimana baginda masuk ke Mekah Al-Mukarramah, ya ma'syara Quraisy idhabu fa antum tulaqa. Wahai sekalian penduduk-penduduk Quraisy di Mekah Al-Mukarramah, hari ini kamu dibebaskan. Islam tidak ada dendam kepada kamu. Ini kelebihan Islam. Dan kita lihat sejarah yang tidak pernah berlaku di dalam tamadun manusia, sejarah tamadun manusia. Bila Rasulullah masuk ke Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah berhadapan dengan Abu Sufyan, seorang pemimpin yang sangat hebat, yang sangat licik, dan sejarah dia memerangi Islam adalah sejarah yang paling besar. Abu Sufyan lebih dahsyat dari Abu Jahal, Abu Lahab. Ini Abu Sufyan. Dia bermusuh dengan Islam. Sehingga tercetusnya peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Al-Ahzab. Dan Abu Sufyan dia berjaya menyatukan musuh-musuh Islam di semenanjung tanah Arab untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah melalui peperangan Al-Ahzab yang kita sambut setiap dua perayaan, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Ini Abu Sufyan. Bila Islam masuk Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Islam menang, akhirnya Rasulullah cari Abu Sufyan yang sangat bermusuh dengan Islam. Cari. Kalau orang lain tentu dia bunuh. Ideologi komunis ke, sosialis ke, kapitalis ke, kalau sampai tahap ini dia akan cari, tangkap, dia akan bunuh ataupun penjara seumur hidup. Islam tidak. Rasulullah kata cari Abu Sufyan. Sahabat pergi cari. Bawa Abu Sufyan datang. Bawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sambut dengan baik. Sehingga Abu Sufyan menawarkan diri. Wahai Rasulullah, alimni bil Islam. Ya Rasulullah, alimni bil Islam. Wahai Rasulullah. Kali pertama dia panggil Rasulullah. Sebelum ni dia panggil Muhammad. Dia panggil Rasulullah. Kita tengok macam mana kemerdekaan dalam Islam. Wahai Rasulullah, cuba ajar Islam kepada saya. Sayyidina Umar bangun, ya Rasulullah. Inilah manusia yang paling kejam. Paling jahat. Wahai Rasulullah, bapa saudara kamu. Bapa saudara Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Inilah dia pembunuh, wahai Rasulullah. Kamu tak ingat ke? Kata Sayyidina Umar, kamu tak ingat? Ini dia Abu Sufyan. Waktu dia berkuasa, dia bunuh orang Islam ramai. Dia serang Madinah Al-Munawwarah, wahai Rasulullah. Hari ini dia rasa Mekah dah jatuh, dia tidak ada kuasa, dia datang nak berbaik-baik. Rasulullah kata, wahai Umar, kamu duduk. Duduk. Sahabat-sahabat lain menyebelahi Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar bercakap, menyebelahi Sayyidina Umar. Ya betul, wahai Ibnul Khattab, betul. Ini Abu Sufyan jahat semua. Lalu Rasulullah kata, duduk wahai Umar. Orang lain diamlah ke? Alhamdulillah. Mereka akur. Akur dengan pemimpin. Aku dihormat kepada Rasulullah. Mereka duduk. Lalu Rasulullah ajar kepada dia Islam. Bagi tahu. Lalu dia nak mengucap 2 kalimah syahadah. Rasulullah ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia peluk Islam. Alhamdulillah, kita boleh ambil pengajaran. Sayyidina Umar ni tidak bangun. Wahai Rasulullah, kalau macam ni saya tak boleh nak ikutlah. Saya keluar, saya tubuh parti baru.
Dia tak buat kerja macam ni. Ini adalah kerja yang sangat orang panggil sangat tak merdeka. Tidak ada tamadun. Dia tak tubuh parti baru. Bila Rasulullah harah duduk diam, terima. Taat kepada pemimpin. Dan dalam kesempatan ini saya nak pesan, kita sambut merdeka. Jangan lagi kita cetuskan perkara-perkara yang tidak bertamadun. Nak tukar lagi Perdana Menteri ke apa ke. Ini semua kerja yang tak bertamadun. Terima baik-baik. InsyaAllah hidup dalam keadaan aman damai. Sebagaimana kita ambil sirah Rasulullah. Rasulullah terima. Peluk Islam Abu Sufyan. Dalam tempoh yang pendek, Rasulullah lantik ketua balik di Mekah Al-Mukarramah. Lantik Abu Sufyan jadi ketua balik. Mana ada sejarah yang berlaku sebelum daripada itu? Sejarah Rom, sejarah Parsi, sejarah banyaklah dalam dunia ini berlaku pertukaran daripada satu kerajaan kepada satu kerajaan. Mana ada kerajaan baru ini, dia lantik orang lama. Musuh dia, tapi dia perlu Islam. Lantik dia jadi ketua. Ini kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebab itu, kita umat Islam, kita beriman kepada Allah. Bila kita sambut kemerdekaan negara, bila kita sambut bersama dengan hijratul Rasulullah SAW, kita kena pelajari. Kita kena hayati. Dan tidak ada sejarah yang memberi panduan di dalam kehidupan kita kecuali sejarah yang disusun atur oleh pencipta langit dan bumi, iaitulah sejarah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan Rasulullah daripada zaman Makkah Al-Mukarramah, zaman Makki, kepada zaman Madani. Bila Rasulullah masuk Madinatul Munawwarah, kita lihat umat Islam memerdekakan Madinah. Tidak ada seorang yang dibunuh oleh Rasulullah. Kita tahu di dalam sejarah, orang Mekah dengan orang Madinah ni, dia tak boleh duduk bersama. Dia akan bertelenggar kerana sejarah pahit yang melanda Mekah dengan Madinah. Madinah lanun. Mekah dia ada tamadun dia sendiri. Dia kaya, dia apa. Dan mereka berdagang daripada Mekah pergi ke Syam, lalu ikut Madinah. Bila lalu ikut Madinah, orang Madinah rompak dia. Orang Madinah ni lanun. Dia samun, bukan saja dia rampas harta, manusia dimakan. Dia bunuh, dia bakar api, dia buat macam kambing golek. Makan daging manusia. Ini orang Madinah. Nabi SAW masuk Madinah. Rasulullah ni orang Mekah. Pergi ke Madinah. Rasulullah jadi ketua. Rasulullah lantik kabinet dia. Kabinet Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dicampur di antara muhajirin dan ansar. Muhajirin, orang yang datang daripada Mekah. Ansar maknanya orang yang tolong. Yakni orang Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah gabung dua kumpulan ini, lantik kabinet dia. Yang disebut dalam kitab sebagai umara. Ada menteri-menteri tersendiri, umara. Dan alhamdulillah kerajaan Islam model berjaya dibentuk oleh Rasulullah di zaman itu. Bila Rasulullah bentuk, Rasulullah bina sebuah daulah al-Islamiyah, kerajaan Islam. Para pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut kerajaan Islam, kita kena gambar dalam kepala kita kerajaan model sampai kepada hari kiamat. Model di segi fizikal dia, tamadun dia kena bina. Bukan Islam ni pegang buah tasbih, duduk lepas sembahyang mengatik, lepas sembahyang mengatik, lepas mengatik baca Quran, lepas tu sembahyang balik. Orang yang buat kerja macam ni masuk neraka. Islam adalah agama yang syumul, agama yang lengkap. Islam bukan sembahyang, puasa, zakat, haji.
Kalau orang semayang, puasa, zakat, haji saja, orang ni tak merdeka lagi. Islam, agama yang Rasulullah bawa di Madinah Al-Munawwarah. Setiap perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, itulah dia Islam. Rasulullah sembahyang, ya, satu juzuk Islam. Rasulullah berpuasa, zakat, haji, satu juzuk Islam. Rasulullah berperang, Islam. Rasulullah berdamai, paling banyak Rasulullah berdamai. Dan peperangan, sekali lagi saya tegaskan, bukan datang daripada Rasulullah, tetapi peperangan ini Rasulullah mempertahankan diri. Ya. Itu dia Islam. Jadi negara Islam ini negara yang membentuk acuan pembangunan Islam yang akan diguna pakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia sampai kepada hari kiamat. Macam mana konsep pembangunan dalam Islam? Islam ajar ada dua pembangunan. Yang pertama sekali pembangunan manusia, pembangunan fizikal. Yang kedua pembangunan kerohanian manusia. Pembangunan fizikal sebagaimana kita tahu. Dengan bangunan, dengan jalan raya, dengan pertanian, dengan penternakan, aspek perdagangan, import, ekspor, keselamatan dalam negara, semua. Tapi kalau tertinggal aspek pembangunan kemanusiaan, semuanya akan hancur. Akan hancur. Sebuah negara bangunan dia pencakar langit. Tapi rakyat yang duduk dalam bangunan syarat dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, dengan tipu, dengan penindasan, dia boleh berlaku. Mengapa berlaku? Sebab pembangunan kerohanian manusia itu tak berlaku. Ideologi-ideologi kerajaan-kerajaan yang wujud daripada dahulu sampai kepada sekarang yang tidak mengambil acuan daripada Islam, perkara ini berlaku. Pembunuhan, kezaliman, rasuah, riba, penyalahgunaan kuasa, macam-macam berlaku. Negara maju, Amerika Syarikat sebagai contoh. Cuba letrik di bandar Washington DC. Letrik mati, 10 minit cukup. Hancur. Samun sana, rompak sana, pecah sana, pecah sini. 10 minit, just 10 minit. Hancur. Sebab apa? Pembangunan kerohanian tidak wujud. Walaupun dia negara maju, negara moden, dan mana-mana negara moden yang lain, kalau berlaku, hancur. Islam bawa agenda kemerdekaan yang hakiki. Rasulullah terjemahkan di Madinah Al-Munawwarah. Madinah ini bumi kering kontan. Tidak ada tamadun. Yang ada lanun-lanun yang ganas. Sudahlah tidak ada tamadun. Mereka berperang di antara satu sama lain. Rasulullah masuk bawa agenda kemerdekaan Islam. Disatukan. Mengapa Rasulullah berjaya menyatukan manusia? Sebab ada pembangunan kerohanian. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Maksudnya bagi orang-orang fuqara wal masakin, iaitu orang hijrah daripada Mekah mari Madinah ni, kaya macam mana pun Allah sifat fuqara wal masakin. Sebab apa? Mereka datang ini selai sepunggu. Tak boleh nak bawa harta, tak boleh nak bawa itu berjalan kaki mari Madinah. Sampai Madinah tidak ada sebarang harta. Harta yang ditinggalkan di Mekah semua dirampas dengan kejam oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dan dengan abu-abu yang lain. Dirampas, dilelong. Fuqara. Dia datang ke Madinah Al-Munawwarah. Dia datang atas konsep apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dia nak cari kelebihan yang ada di sisi Allah. Satu kelebihan. Yang kedua, redha daripada Allah. Kelebihan daripada Allah ni benda yang akal kita tak boleh nak jangka. Kelebihan daripada Allah. Dan dia ada ridwana, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Matlamat dia nak tolong Allah, nak tolong Rasulullah.
Allah sebut ulaika humus shadiqun. Orang inilah yang berada di atas landasan yang benar. Dia ada pada right track. Landasan yang sejati. Baik, daripada zero Madinah, Rasulullah bina. Ini dimerdekakan Madinah, dia bina. Bina sehingga pembangunan di Madinah, saya ringkaskan pembangunan di Madinah ini mencabar pembinaan yang telah dibina ribuan tahun di Mekah Al-Mukarramah, ribuan tahun di Sana'a di Yaman, ribuan tahun yang ada di Rom, di Parsi. Madinah maju bangkit. Para penonton, pendengar sekalian, maknanya projek, macam-macam projek ada di Madinah. Projek pembangunan, projek jalan, projek itu, projek ini dalam tentera, perdagangan, perindustrian, hubungan import, ekspor, apa semua sekali berlaku di Madinah. Cuba kita cari dalam kitab. Ada tak seorang sahabat Nabi yang rasuah? Menyeleweng, salah guna kuasa, pijak kepala. Kita jumpa. Alhamdulillah, bersih. Mengapa bersih? Pembangunan yang dibuat bila merdeka, mengikut kacamata Islam, dua aspek ini mesti selari. Pembangunan fizikal dan pembangunan manusia. Manusia dibina, menyebabkan bila dia bekerja, subhanallah, sahabat Nabi bekerja, nak bangunkan Madinah, bukan mudah. Cuba kita bayang kalau kita sekarang ni. Kita nak bangunkan Malaysia supaya standing dengan mereka, standing dengan China. Senang ke? Oh, satu benda yang mencabar. Tapi oleh kerana mereka mempunyai kekuatan fizikal, dia bekerja. Mengapa dia bekerja? Untuk Allah. Sebab apa dia boleh konsisten dalam kerja dia? Kerana Allah. Allah tengok. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar debu yang kita buat yang baik, Allah tengok. Ada balasan. Yang kita buat yang tak baik, besar debu, ada balasan. Pilih, kita nak yang mana? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Aku tunjuk kepada kamu, kata Allah, dua jalan. Kamu pilih. Nak yang baik, sila. Kamu akan duduk di syurga Allah selepas daripada. Kalau kamu nak pilih yang tak baik, sila. Kamu duduk dalam neraka Allah selepas daripada ini. Manusia boleh pilih. Sahabat Nabi pilih yang baik. Sehingga dia membangunkan Madinah ini siang, malam, pagi dan petang. Di luar daripada garis panduan pekerjaan dia. Maknanya kalau kita sekarang ni, kita kerja sampai malam tanpa overtime. Sebab apa? Overtime Allah bagi. Sebab apa dia beramanah? Bukan tak ada, kita baca dalam sejarah. Ada orang nak pergi sogok. Sogok dengan nak bagi unta, nak bagi dinar, duit daripada emas, ni. Tapi tidak ada siapa yang menyambut benda macam ni. Sebab apa? Itu dia hakikat kemerdekaan yang dibina oleh Rasulullah. Sehingga Madinah ini muncul dalam tempoh yang singkat. Sebuah negara yang disegani oleh kawan dan lawan. Orang segar dengan Madinah. Orang heran macam mana Rasulullah boleh bina sehebat ini. Ini dia Madinatul Munawwarah. Dan ini dia hakikat kemerdekaan yang wujud di dalam agama Islam. Iaitulah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang saya nak buat, bila kita bercakap tentang kemerdekaan negara, jangan sekadar kita faham merdeka ini, kita naikkan bendera Malaysia, kita kebar, lepas tu kita pun melaung. Sebut merdeka. Kalau sekadar itu, negara kita sukar untuk muncul sebagai sebuah negara maju yang menjadi model kepada dunia. Kita nak negara kita, bila kita sebut merdeka, biarlah merdeka secara sungguh-sungguh. Kita nak keluarkan kepompo manusia ini daripada dia rasa dia bekerja. Kerana apa? Ada orang ni dia bekerja kerana bos. Hari ni bos tak ada dekat pejabat, kita mari lewat pun tak apa. Dia tak nampak bos besar dia adalah Allah.
yang nampak segala kerja yang dia buat. Apa kesan dia? Orang bekerja kerana Allah, pekerjaan dia ni akan jadi hebat. Dia boleh buat sesuatu untuk membina negara, untuk membina manusia. Dan dia ada tanggungjawab dia dengan Allah. Sebab itulah, sebagaimana yang saya sebut tadi, mana-mana surat yang diutuh oleh Rasulullah kepada pembesar-pembesar negara-negara luar, Rom, Parsi, Kipti di Mesir dan seumpama Najasyi, yang Nabi SAW sebut, ajak mereka, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Poin dia, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mengambil manusia dalam kalangan kamu untuk kamu taat dan patuh kepada dia. Jenis takut kat bos, takut kepada orang tu, takut kepada orang ni, tapi Allah dia tak takut. Inilah yang menyebabkan tamadun manusia hancur kalau kita mengabdikan diri kepada manusia. Bukan mengabdikan diri ni pagi-pagi kita sembah dah, tapi hati kita. Kita bekerja, kita anggota LPP. Kita kerja untuk siapa? Untuk Allah. Jangan pula kita kerja ni sebab apa kita bekerja? Kerana kita dapat gaji. Dan perangai gaji ni pula, kita rajin pun, kalau orang gaji 2,000, dapat 2,000. Malah pun dapat 2,000. Siapa yang nak kerja rajin? Baik malah, sebab apa? Kita dapat 2,000 juga. Malah, sambil-sambil relax, buat lepas batuk tangga. Sebab tu konsep pembangunan, pembinaan kemerdekaan yang dibina oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah alihkan daripada manusia, yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Manusia, dia akur, dia taat untuk manusia. Kepada anta'budallah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa perhati segala pergerakan kita, menyebabkan kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia Madinah Al-Munawwarah, dia bangkit lebih hebat daripada Rom, lebih hebat daripada Parsi di sudut peratus kemajuan dia. Bangkit satu demi satu, satu demi satu, bercampur dengan agenda-agenda Islam yang dianggap program-program yang baru, yang dibuat oleh Rasulullah, yang belum lagi dibuat dalam negara-negara maju dunia di zaman itu. Sama ada Rom, sama ada Parsi, sama ada India, Yaman dan seumpamanya. Agenda baru. Pinjaman cara Islam, gadaian cara Islam, ekonomi perdagangan cara Islam, import ekspor cara Islam, keselamatan dalam negara cara Islam. Kalau saya sebut ringkas, kita ambil dalam penjara sudahlah. Kita tengok sejak penjara dunia moden sekarang ni, Amerika ke Britain ke apa ke, yang tak ambil konsep daripada Islam. Bila tangkap penjenayah, letak dalam penjara. Dia keluar penjara, lebih champion lagi dia punya jenayah dia. Sebab apa? Masuk dalam tu dia kerusuh je sama-sama dia. Kamu ropok, sebab apa kamu masuk? Aku ropok bank. Oh sama, aku ropok bank kok. Mau ambil kaedah mana? Meropok macam mana? Yang ni buat macam ni. Dia kata tak berapa kena macam tu. Aku buat macam ni. Pengedar dadah. Duduk sekali. Kamu ambil kat mana? Ambil dekat Kelang. Berapa segram? Yang ni kata 700. Syah halal 500. Mari seorang lagi. Dekat Subang. Subang 400. Mari seorang lagi. Allah tak payah bicara ratus-ratus. Kita buat proses diri je dadah ni. Proses diri je. Ni alak dia, begini. Dia kata nanti kita keluar, kita join sekali. Keluar, dia lebih champion daripada dulu. Kita lihat sejarah penjara dalam Islam. Orang bunuh orang yang zalim, kesalahan sama, masuk dalam penjara Islam. Penjara Islam dia subhanallah. Kaedah dia, yang pertama, hafal Quran. Yang kedua, hafal hadis.
Nabi SAW. Yang ketiga, dinilai di sudut prestasi dia. Duduk dengan ibadat dia macam mana, bangun waktu malam dia macam mana. Orang ni edar dada. Banyak mana? Sikit dia, 0,5 kilo. Okey, dia kena bangun di waktu malam ini daripada jam 3 sampai kepada subuh. Jam 3 sampai kepada subuh. Tengah malam. Bangun. Orang ni banyak lagi. Dia kena bangun pukul 2. Yang ni tak banyak mana, bangun pukul 5, 1 jam tahajud tengah malam. Kemudian dia hafal Quran. Orang yang hafal banyak, bila dia ingat Quran, dalam masa sepatutnya dia masuk penjara, katakanlah 10 tahun. Dia hafal Quran, alhamdulillah 3 tahun dia ingat. Dia boleh keluar daripada penjara. Sebab dia hafal Quran. Dia hafal hadis Nabi. Dalam Islam, terbukti orang yang keluar daripada penjara, dia jadi ulama. Ulama besar keluar daripada penjara. Sebab kita kena ingat, penjenayah ni bukan orang bodoh. Kepala gangster. Hebat. Tapi dia salah gunanya. Dia hebat, akal dia cerdik. Kalau tidak, dia tak boleh nak jadi bos. Kalau dia tak ni, bos, penyamu, bos perampok. Ini orang hebat. Bila diproses dalam penjara, dia keluar jadi ulama yang besar. Ulama besar. Ini cerita-cerita dia panjang. Ada seorang, saya ambil cerita. Dia masuk penjara. Dia ni paling jahat. Dia rogol orang, dia apa orang. Sekali-sekali masuk penjara. Dia terlepas daripada undang-undang undang-undang rogol kerana tidak ada bukti, tidak ada apa, dia masuk penjara. Dia keluar. Keluar dia malu nak balik kapur dia. Dia insaf betul-betul. Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Hadis Bukhari, Muslim dia hafal dalam penjara. Kerana dia orang bijak. Dia hafal ingat. Dia hafal Quran. Sehingga pihak berkuasa di zaman Umar bin Abdul Aziz, satu riwayatnya, bebaskan dia. Bebaskan dia. Tapi ulama-ulama kita dalam kitab, dia sembunyikan nama. Saya pun tak tahu nama apa, tapi dia sebut, qala wakila, kisah dia sekian-sekian. Dia keluar, dia pergi baca khutbah. Tempat lain, di kampung lain. Dia berkhutbah, bukan baca khutbah, berkhutbah. Orang dengar khutbah dia ni, subhanallah, siapa dia ni? Ulama yang sangat besar, hebat dia. Dengan nas Quran begini, dengan hadisnya, dengan apa. Dia berkhutbah. Dia mampu berkhutbah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang kampung dia ni mari sembahyang. Mari sembahyang, tengok, ini penjenayah. Ini orang perampok penyamun, perogoh dulu ni. Begini. Dia rasa nanti kok kancil dua serupa ke macam mana. Lalu lepas daripada dia berkuliah, dia pergi dekat. Dia bagi tahu. Dia tanya, kamu ni si Fulan bin Fulan ke? Dia begini. Kawan ni, iyalah dia dah orang baik. Ya, dia kata, aku telah diinsafi oleh Allah waktu aku di dalam penjara. Aku banyak belajar ilmu Allah waktu ada dalam penjara. Hari ini, kalau nak supaya aku masuk penjara kali kedua, aku nak. Sebab aku dapat ilmu dalam penjara. Dia balik kampung dia. Orang ni yang nampak balik, dia bagi tahu dekat kampung dia bahawa si Fulan bin Fulan telah menjadi seorang ulama yang besar. Orang kampung dia panggil balik. Sambut dia dengan haflah, dengan perayaan, sambut. Dan akhir sekali dia mengajar di kampung dia. Dia boleh mendidik masyarakat di kampung dia sehingga alhamdulillah agenda dakwah dia berjaya. Itu saya nak sebut. Ini penjara Islam. Macam Isak dadah, nagih dadah. Tak ke seronok ibu bapa. Kalau anak dia tangkap, bubuh dalam tu, anak dia pergi hafal Quran, hafal hadis Nabi dalam penjara. Daripada duduk kampung curi besi buruk, curi kudan. Kipas angin atas masjid pun curi. Penagih dada. Ibu bapa pun kalau dengar anak-anak dia ditangkap, bawa masuk dalam penjara, mak ayah dia pun seronok. Sebab apa? Anak dia pergi sekolah tahfiz dalam penjara. Hafal Quran, hafal hadis dalam penjara. Hari ini bila anak-anak ditangkap, insya-Allah kita doa pada Allah supaya ada benda-benda yang baru kita boleh buat dalam negara kita ke arah Islam. Hari ini kalau sebut anak kena tangkap, ibu bapa ambil geran tanah, pergi jamin macam-macam. Tapi kalau kita balik kepada Islam, insya-Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kemerdekaan, saya sebut ciri kemerdekaan pemodenan tamadun yang dibina oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, sehingga
kemerdekaan yang dicapai oleh Islam ini berbeza dengan mana-mana ideologi-ideologi yang lain, dan kita mengharapkan supaya pembangunan yang sama ini akan wujud di dalam negara kita, dan kita sambut kemerdekaan ini dalam erti kata yang sebenar, iaitulah kita merdekakan diri kita daripada setiap perkara yang tidak baik. Kita buat dalam diri kita benda yang tidak baik. Kita merdeka daripada kemalasan, kita merdeka daripada kejumudan, kita merdeka daripada sikap tidak berdisiplin kita merdeka daripada perangai hasad dengki kita merdeka daripada segala-galanya. Kita merdeka ataupun kita hijrah daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Itulah dia hakikat kemerdekaan yang sebenar, yang sepatutnya kita teladani di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati oleh Allah, dan kali ini kita sambut kemerdekaan negara kita ini dalam keadaan yang terbaik, dan insya-Allah dalam konteks LPP kita ini, biarlah semua dalam kalangan kita, bermula daripada saya sehingga kepada semua ahli-ahli yang bernaung di bawah PPK yang menjadi anggota kepada LPP kita, kita ubah, kita merdekakan diri kita, dan kita hijrah diri kita ini daripada yang tidak baik kepada yang baik, dan sama-samalah kita bekerja untuk Allah. Kita jujur dengan Allah, bukan dengan manusia. Mudah-mudahan insya-Allah hidup kita sentiasa diberkati olehnya, insya-Allah. Sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Selamat menyambut Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.